Kita tak boleh tolong orang dengan kita punya duit. Kita ada mulut, kita ada tenaga, datang kepada orang. Syuf itu fulan susah dia. Dia ada perlukan kepada dana untuk belajar. Dia perlu untuk bermusafir. Dia perlu untuk berubat. Kata baginda Rasulullah, Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Jadilah kamu pemberi syafaat, kamu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau tak boleh tolong orang pun juga, jadilah sebab kepada orang lain supaya tolong orang. Kita tak boleh tolong orang dengan kita punya duit, kita ada mulut, kita ada tenaga, datang kepada orang. Syuf itu fulan susah dia. Dia ada perlukan kepada dana untuk belajar, dia perlu untuk bermusafir, dia perlu untuk berubat dan seterusnya. Maka okey, ambil, bagi. Ini orang tengah yang mintakan kepada orang lain, namanya syafi'. Ishfa'u tu'jaru. Jadilah kamu orang yang memberi syafaat, membantu kepada orang lain, maka kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Daud. Kepada siapa? Daud alaihi salam. Ya Daud, di hari kiamat nanti ada satu orang, kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu berada di hari kiamat diberikan oleh Allah otoriti untuk mengagih-agihkan kedudukan syurga kepada siapa yang dia suka. Seorang di hari kiamat yang diberikan oleh Allah otoriti untuk mengagih-agihkan syurga kepada siapa yang dia suka, kedudukannya maksudnya. Kalau anta di surga yang ini, anta surga yang atas sikit, ini surga. Faham dong? Bukan masuk syurganya, kedudukan level syurganya itu pun diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Kedudukannya hebat atau bukan hebat? Luar biasa, bukan masuk syurga saja, ketentuan level syurganya pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut sesuai dengan kapasitas atau capacity dan batasan dan berapa orang yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kata Nabi Allah Daud alaihi salam, kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapa orang itu?" Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dapat mengagihkan kedudukan syurga kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kedudukannya orang mukmin. Yas'a fi hajati akhihi yuhibbu an yaqdiyaha qudiyat am lam tuqda. Itu kedudukan diberikan oleh Allah kepada orang yang keluar semata-mata untuk memenuhi hajat orang lain, untuk membantu orang lain. Baik usahanya untuk membantu orang lain itu melalui syafaat tadi, orang yang minta tolong itu tertolong atau tidak, yang keluar dengan niat nak tolong tetap diberikan kedudukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong tak tolong itu Allah punya ketentuan. Adakah usaha sebagai syafaat akan mendatangkan buah atau tidak? Tapi intinya keluar untuk menjadi sebab datangnya manfaat untuk orang lain, itu adalah yang merupakan kedudukan yang menyebabkan orang itu diberikan oleh Allah otoriti untuk mengagih-agihkan kedudukan syurga. Fahimtum? Qal fil hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man masya fi hajati akhihi wa balagha fiha kana khairan lahu min i'tikafihi 10 sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhi Allah ta'ala ja'ala Allah bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq ab'ad ma baina al-khafiqain." Afwan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama tadi dicatatkan dan dituliskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab Tafsir Sya'rawi. Kata baginda Rasulullah, siapa orang yang keluar daripada rumahnya semata-mata untuk membantu keperluan hajat saudaranya, terbantu atau tidak, maka lebih baik ganjarannya di sisi Allah daripada dia beriktikaf selama 10 tahun. Keluar untuk membantu orang lain,
Ya marhaba Habib. Marhaba, marhaba. Lebih baik ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada etikaf di masjid selama 10 tahun. Ganjaran siapa? Orang yang keluar nak tolong orang lain. Bukankah dalam hadis Nabi, man kana fi hajati akhihi fallahu fi hajatihi? Siapa orang yang dia memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajat orang itu. Yang orang yang perlu hajat dengan kita itu apa agaknya? Mungkin dalam hal dunia kot, mungkin dalam hal apa saja perkara-perkara yang kita mampu. Tapi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah buka pintu selebar-lebarnya kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, kita meminta pemberian terbesar, yang orang kita bantu tak boleh bantu kita dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan, dalam hal ini kedudukan orang yang menjadi syafaat, membantu kepada orang lain adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi membantu orang lain tidak dalam kemungkaran.